insya-Allah lebih dahulu marilah sama-sama kita mengikhlaskan niat di hati kita semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Betulkan saya kalau silap, pada sesi yang lalu kita dah sampai mana? Sampai qiyamah sampai sini kan? Ya. Okey. So kita sambung pada malam ni. Kata pengarang rahimahullah, kata pengarang hafizahullah, wal ba'thu wal hasyru wal hisabu wal thawab wal adhabu wal mizan wal siratu wal syafa'atu wal nar wal jannatu wal khuludu fihima. Kata pengarang, di antara lagi perkara yang baginda khabarkan yang wajib kita imani ialah hari kebangkitan, perhimpunan, hitungan amalan, pahala, azab, al-mizan, as-sirat, syafaat, neraka, syurga, keberkekalan dalam neraka dan syurga. Baik, muslimin dan muslimat dirahmati Allah, apabila di hari kiamat kelak, di antara yang wajib kita imani apa yang berlaku daripada hari kiamat, iaitu, apakah dia hari kiamat? Iaitu tempoh di mana manusia dibangkitkan apabila ditiupkan sangkakala yang kedua. Tiupan sangkakala yang kedua akan Allah Ta'ala menurunkan satu hujan yang mana hujan tersebut seumpama air mani. Bukanlah hujan air mani, tetapi seumpama air mani, yang mana pada jasad kita ni ada satu juzuk yang paling kecil yang namanya adalah ajbuz zanab. Ajbuz zanab ni orang Melayu panggil tulang tongking lah. Tulang tongking. Apabila ajbuz zanab itu kita mati, ajbuz zanab ni adalah di antara di antara juzuk daripada jasad kita yang Allah Ta'ala kekalkan, yang Allah Ta'ala berkehendak untuk kekalkan. Dan kita semua setelah turun hujan yang seumpama mani, maka kita semua akan keluar daripada kubur masing-masing. Kebangkitan daripada kubur masing-masing itu adalah dengan jasad dan juga ruh. Dengan jasad dan juga ruh, itu keluar daripada kubur masing-masing. Jadi di sini kita kena faham bahawasanya terbatal dakwaan golongan yang meyakini tanasukhul arwah. Ada satu kumpulan batiniyah, mereka dah bercampur aduk. Mereka konon-kononnya sufi lah. Mereka bawa konon-kononnya ajaran sufi, tapi hakikatnya mereka mutasawwifah, pura-pura sufi. Mereka ni adalah ajaran batiniyah yang telah pun bercampur aduk ajaran mereka, akidah mereka dengan akidah falsafah dan akidah golongan Hindu. Dia bercampur-campur aduk dah, agama lain dicelup sikit, dan ini adalah kerja daripada golongan-golongan Yahudi dan Nasrani yang mereka bermusuh dengan Islam, lalu mereka nak serang umat Islam daripada banyak sudut. Antara penyerangan yang dilakukan oleh golongan Yahudi dan Nasrani ini ialah mereka menyerapkan ajaran batiniyah dalam kalangan umat Islam. Maka bercampur aduklah ajaran mereka. Antara ajaran batiniyah ni ialah mereka meyakini ada tanasukhul arwah. Apa dia tanasukhul arwah ni? Perpindahan roh daripada satu jasad kepada jasad yang lain. Dalam erti kata lain, kalau dalam agama Hindu tu adalah kelahiran semula. Kelahiran semula. Itu mereka meyakini bahawasanya kalau dulu adalah satu dua tokoh batiniyah di Malaysia, masyhur juga, popular juga. Dia kata apa? Dia kata ulama sekian-sekian ni dia sebenarnya adalah daripada ruh Abu Bakar As-Siddiq. Maknanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mati, wafat. Ruh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ni pindah kepada ulama ni. Jadi ulama ni sebenarnya jasad dia tu jasad ulama tu lah, tapi ruh dia adalah ruh Abu Bakar As-Siddiq. Ini adalah kesesatan yang nyata. Bahkan ijma' para ulama bahawasanya tidak berlaku tanasukhul arwah, perpindahan ruh tadi. Kerana apa? Antara perkara yang menjadi hujah untuk membatalkan kefahaman tanasukhul arwah ialah hari kebangkitan. Kerana hari kebangkitan, setiap orang akan dibangkitkan dengan jasad dan ruh masing-masing. Dengan jasad dan ruh masing-masing. Bayangkan kalaulah satu ruh tapi ada 7 jasad, contohnya macam keyakinan golongan Hindu. Kalau kita dulu tengok cerita Hindustan waktu kecil-kecil kan, kadang-kadang tu
Tiba-tiba seorang lelaki tukang kayu, dia nampak seorang puteri raja dekat pasar. Tiba-tiba rasa sesuatu dalam hati dia. Kan? Yang puteri tu pun rasa sesuatu, macam pernah kenal lah. Kemudian bertautlah cinta keduanya, kan, contohlah. Rupanya dia orang ni pada kelahiran yang terdahulu mereka adalah pasangan suami isteri yang telah dikhianati, dibunuh, contohnya. Maka bila mereka lahir semula di kelahiran yang lain, pada zaman sekarang, maka mereka cinta tu kembali bertaut. Ini adalah mustahil dalam agama kita menolak perkara ni. Kenapa? Kerana satu ruh Allah Ta'ala jadikan untuk satu jasad. Kerana esok dibangkitkan, kalaulah satu ruh ada banyak jasad, dengan jasad mana yang dia akan dibangkitkan? Andaikan kalau 7 jasad, 3 jasad beriman, 4 jasad tak beriman. 7 jasad, 3 jasad beriman, 4 jasad tak beriman, contohlah. Dengan jasad mana yang dia akan bangkitkan? Ini adalah menafikan al-ba'ath. Kerana al-ba'ath itu adalah kebangkitan ruh dengan jasad. Maka satu jasad, satu ruh. Setiap orang jasadnya itu adalah ruh yang berada pada jasadnya sewaktu dia berada di dunia. Kerana kelak kita akan diberi nikmat dan juga mereka yang diberi azab adalah dengan ruh dan juga dengan jasad mereka. Bukan ruh saja, bukan jasad saja, tetapi ruh dan jasad mereka. Jadi semua akan dibangkitkan setelah itu, setelah tiupan sangkakala yang kedua. Itu adalah yang dinamakan sebagai al-ba'thu. Dan jasad-jasad manusia ini di dalam kubur ada beberapa jasad yang tidak akan binasa. Antaranya adalah jasad para awliya. Antaranya jasad para anbiya. Yang confirm adalah antaranya jasad para anbiya. Yang kedua adalah jasad mereka yang mati syahid dalam peperangan. Itu adalah yang confirm. Yang confirm tu maknanya kesemuanya 100%. Adapun para awliya, sebahagian mereka boleh jadi jasad mereka itu binasa, yakni reput dimakan tanah. Sebahagian awliya jasad mereka kekal. Sebagaimana yang warid apabila sebahagian daripada kubur para awliya ini dibongkar untuk dipindahkan jasad mereka, maka didapati jasad mereka itu masih utuh. Kerana mereka itu dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi daripada sudut pendalilannya, tidak ada dalil yang menetapkan bahawasanya jasad para wali ini confirm tidak akan binasa. Tetapi ada bukti bahawasanya jasad mereka tidak binasa. Demikian itu para ulama kata, sebahagian para wali mungkin jasad mereka itu binasa, sebahagian daripada mereka mungkin jasad itu dipelihara. Jadi yang jasad mereka itu dipelihara, tidak akan binasalah mereka di dalam kuburnya. Maknanya jasad dia kekal hidup dalam kubur sebagaimana di alam barzakh, bukan hidup seperti di alam dunia ni, tapi di alam barzakh. Kata pengarang al-hasyru. Al-hasyru ni adalah perhimpunan manusia setelah daripada dibangkitkan untuk disoal, yakni dipersoalkan, untuk dihisabkan. Perhimpunan ini berlaku bagaimana? Perhimpunan ini berlaku setelah kita semua dibangkitkan, manusia dibangkitkan kelak, ya di akhirat, mereka akan dihimpunkan terlebih dahulu di Syam, di Palestin. Sebab tu sebahagian para ulama mengatakan di antara hikmah daripada peristiwa Isra' Nabi minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa adalah kerana nak menunjukkan kelebihan Palestin ni adalah antaranya di hari akhirat kelak, iaitu di hari kiamat, kita terlebih dahulu akan dihimpunkan di Palestin. Di Palestin. Sebab tu Syam ni, tanah Syam ni termasuklah bumi Palestin ni sangat signifikan dengan peristiwa akhir zaman. Kerana nanti Dajjal pun akan berkerajaan di sana, dan kemudiannya Nabi Isa juga akan bunuh Dajjal di Palestin, dan kemudiannya kita juga akan dimahsyarkan di Palestin, di Syam.
Namun begitu bukan maksudnya kita semua dimahsyarkan tu sehingga masuk syurga ataupun masuk neraka. Tetapi dimahsyarkan terlebih dahulu, dihimpunkan, kemudian kita akan dibawa ke satu tempat namanya zulmah, tempat yang gelap. Dibawa semua ke zulmah, kemudian bumi ini digantikan. Bumi yang kita berada padanya sekarang ni akan digantikan pula oleh Allah dengan satu bumi yang lain, yang namanya ardum mubaddalah. Ardum mubaddalah iaitu bumi yang digantikan. Warid dalam hadis bahawasanya ardum mubaddalah ni adalah suatu bumi yang ia berupa dataran yang mana tidak ada apa-apa pun yang berada di atas muka bumi tersebut melainkan rata, seumpama kulit yang diregangkan, seumpama kulit yang diregangkan. Macam kita kompang kan, kita tengok kompang tu kan kulit tu diregangkan atau ditegakkan, diratakan sehingga tidak ada apa-apa, tidak ada apa-apa yang berada di atasnya, gunung tak ada, pohon tak ada, dan sebagainya. Setelah daripada itu, semua kita akan dimahsyarkan di situ dan tidak ada bayangan pada hari tersebut melainkan apa yang disebut sebagai bayangan arash. Sebab tu disebut hari akhirat hari kiamat itu adalah yaumun la dhillu illa dhillul arsh. Hari yang tidak ada bayangan, yauma la dhillu illa dhillul arsh. Hari yang tiada bayangan melainkan bayangan arash. Maksudnya tidak ada kawasan yang redup, untuk boleh seseorang tumpang berteduh melainkan di bawah bayangan arash. Jadi bayangan arash ni bukan semua orang yang akan dapat berada di bawah bayangan arash, tetapi hanya orang-orang yang terpilih, sebagaimana dalam hadis Nabi juga sallallahu alaihi wasallam tentang 7 golongan, antaranya 7 golongan yang mendapat bayangan arash di hari akhirat kelak. Antaranya siapa? Antaranya ialah pemimpin yang adil. Yang Nabi sebut sallallahu alaihi wasallam, al-imamul adilu wa syabun nasha'a fi ibadati rabbih, pemuda yang menyibukkan diri dengan ibadah kepada Allah, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, dan lelaki yang hatinya tertaut dengan masjid, yakni suka buat perkara beribadah kepada Allah. Yang ni bukan ibadah semata-mata ibadah yang kita faham, solat, zikir, tetapi ada padanya menuntut ilmu dan sebagainya, kerana menuntut ilmu itu lebih afdal daripada ibadah, kerana ibadah itu tidak mesti dengan ilmu. Wa rajulani tahabba fillah, dan 2 lelaki yang berkasihan kerana Allah, yakni berkasihan yang mana kedua-duanya itu mereka mencintai kerana Allah. Ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah. Saling berpesan dengan kebaikan, saling membanteras kemungkaran. Kalau nampak kawan dia buat tak betul, dia akan tegur. Itu adalah lelaki yang saling berkasihan kerana Allah. Wa rajulun talabathum ra'atun dhatu mansib wa jamalin faqala inni akhafullah, dan lelaki yang diajak untuk berbuat zina, untuk buat dosa maksiat, yang mana wanita tersebut adalah orang yang mempunyai kedudukan dan kecantikan, maka dia berkata inni akhafullah, aku takut pada Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulun tasaddaqa akhfa hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh, dan lelaki yang dia bersedekah secara sembunyi-sembunyi sehingga tidak diketahui kirinya apa yang telah diinfakkan daripada kanannya. Yakni ini adalah majaz bahawasanya dan lelaki itu termasuklah perempuan. Lelaki itu termasuk perempuan. Dia
dalam bahasa Arab bila kita sebut lelaki tu, kerana ar-rijalu qawwamun 'alan nisa, maka bila sebut lelaki termasuklah perempuan. Gitu. Dan kemudiannya maksudnya kan, kalau contoh perempuan diajak zina oleh seorang lelaki, kemudian dia mengelak, maka dia akan dapat naungan arash, naungan bayangan arash. Kemudian orang yang bersedekah secara sembunyi, dan yang terakhir orang yang warajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah, yang dia selalu berzikir, mengingati Allah sehingga mengalir air matanya, basah pipinya, basah wajahnya dengan air matanya. Ini adalah antara, antara yang mendapat naungan bayangan arash kelak di hari akhirat. Dan juga para anbiya dan orang-orang yang soleh, itu semua juga di bawah naungan arash kelak. Maka muslimin dan muslimat dirahmati Allah, apabila seseorang itu dia sedar tentang perkara ini, maka hendaklah dia melebihkan di dunia ini kecintaan kepada hari akhirat, kerana hari akhirat itu kekal selama-lamanya. Maka apabila kita dihimpunkan di mahsyar kelak, setiap manusia yang tidak mendapat bayangan arash, yang tidak dapat naungan bayangan arash ni, mereka akan berada di bawah panas terik mentari yang sangat hampir dengan kepala kita, panas. Dan mereka akan berada di bawah terik mentari ini selama 50,000 tahun. Bayanglah 50,000 tahun tu kehidupan di mahsyar tu. Dan Allah Ta'ala maha mentadbir akan masa yang diazab sahaja yang akan merasai 50,000 tahun. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, fi yaumi kana miqdaruhu 50,000 sanah. Pada hari yang kadarnya itu adalah 50,000 tahun. Tetapi bukan semua orang merasa 50,000 tahun. Orang-orang yang soleh, para anbiya semua, mereka tak rasa 50,000 tahun. Mereka rasa sebagaimana dalam hadis menyebut, seumpama habis waktu zuhur, tunggu waktu asar, atau habis waktu asar, tunggu waktu maghrib. Kerana Allah Ta'ala mentadbir masa, maka Allah Ta'ala melalukan masa bagi setiap orang itu berbeza. Berbeza. Pentadbiran masa adalah di bawah aturan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lihat bagaimana di hari akhirat, di pengakhiran dunia kelak apabila Dajjal muncul, sehari umpama setahun. Maknanya masa tu berjalan 24 jam, tapi rasanya 1 tahun. Hari pertama rasa setahun, hari kedua rasa sebulan, hari ketiga rasa seminggu, hari keempat baru kembali kepada normal. Jadi setiap orang tu masa dia berbeza. Sayyidina Uthman Ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu, bagaimana setiap malam dalam solat malam beliau khatamkan 1 rakaat dengan 1 kali khatam Al-Quran. Jangan timbang dengan logik adat, hukum adat. Hukum adatnya 1 kali khatam Al-Quran tu bagi orang biasa macam kita ni kadang-kadang setahun tak kata khatam lagi kan. Tapi kerana masa yang berlalu bagi Sayyidina Uthman itu diberkati Allah, maka dia bolehlah khatam satu rakaat solat dengan 1 kali khatam Al-Quran. Allah Ta'ala maha berkuasa terhadap perkara tersebut. Jadi di hari akhirat pun begitu juga. Boleh jadi seorang itu dia berlalu masa baginya 50,000 tahun. Boleh jadi berlalu bagi masanya itu adalah seumpama tunggu waktu asar je. Daripada zuhur tunggu waktu asar contohnya. Ringkas dia waktu dia. Dan muslimin dan muslimat dirahmati Allah, setiap orang yang diazab akan tenggelam dalam peluhnya masing-masing. Akan tenggelam dalam peluhnya masing-masing. Ada yang had buku lali, sehinggalah maksimum sampai had hujung cuping telinga ni. Masing-masing tenggelam dalam peluh masing-masing. Dan mereka yang diazab itu termasuklah padanya orang-orang beriman tapi fasik. Orang-orang beriman tapi mati dalam keadaan tidak bertaubat, tak sempat taubat daripada dosa-dosanya. Maka mereka juga akan diazab. Termasuklah padanya orang-orang yang kafir. Tapi azab orang yang kafir itu lebih teruk lagi daripada azab orang yang beriman. Sentiasalah kita faham bahawasanya
azab orang kafir akan lebih teruk lagi daripada orang beriman. Orang beriman tidak akan diazab dengan level azab orang kafir. Sama ada dalam kubur atau di padang mahsyar atau di dalam api neraka. Orang beriman kalau diazab dalam api neraka pun azab mereka takkan sama dengan azab orang-orang yang kafir. Baik, kata pengarang wal hisab, dan adanya hisab. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, bahwa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Itu juga dalam surah At-Takatsur kan, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kalian akan dipersoalkan pada hari tersebut akan nikmat-nikmat. Jadi semua nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan akan dipersoalkan, dan setiap amalan yang kita lakukan semua juga akan dipersoalkan di hari akhirat kelak. Jadi semua orang akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan warid dalam hadis bahawasanya Allah Ta'ala akan hisab manusia itu tanpa ada hijab pendengaran mereka, yang mana mereka akan mendengar kalam Allah yang bukan huruf, yang bukan suara, yang bukan bahasa. Yang bukan huruf, yang bukan suara, yang bukan bahasa, tetapi difahami oleh mereka yang dihisab ini, difahami oleh semua jin dan manusia ini, akan hisab-hisab yang telah Allah Ta'ala hisabkan akan mereka. Dan hisab tu ada pelbagai jenis. Ada hisab yang detail. Ada hisab yang detail. Detail ni maknanya setiap benda. Setiap benda, hatta air secawan kita pun akan dihisab. Dari mana dapat air ni, siapa yang bagi, apa, semua tu akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada juga yang dihisab secara lebih kurang, secara mudah-mudah. Secara mudah-mudah, tidak dihisab secara detail, tapi dihisab secara mudah. Dan ada sebahagiannya yang dikecualikan daripada hisab. Ada sebahagiannya dikecualikan daripada hisab. Maka muslimin dan muslimat dirahmati Allah, wajib kita beriman bahawasanya adanya al-hisab. Itu semua amalan kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik ataupun buruk, semua akan dihisab oleh Allah. Kata pengarang was-sawab. Was-sawab, ganjaran yang baik, ataupun orang Melayu kita sebut pahala. Pahala, ganjaran yang baik, iaitu yang Allah Ta'ala berikan ganjaran tersebut di hari akhirat, yang mana atas amalan-amalan baik yang telah mereka lakukan di dunia ini. Yang telah mereka lakukan di dunia ini. Antara syarat untuk kita mendapat sawab adalah yang pertama, keimanan yang benar pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan Rasulnya. Yang kedua ialah mestilah amalan tersebut dilakukan dengan memenuhi segala tuntutan rukun dan syaratnya. Kalau amalan tu rukun tak sah, syaratnya tak sempurna, maka amalan tersebut tidak akan dapat apa-apa pahala, sia-sia sahaja. Dan yang ketiga, amalan tersebut mesti dilakukan ikhlas kerana Allah, bukan mengharap pujian makhluk. Maka itu syarat untuk kita dapat sawab. Jadi sebab tu setiap kali kita mula kelas dan setiap kali kita mulakan apa-apa saja perkara yang baik, luis dalam hati kita ni kita letakkan lillahi ta'ala, lillahi ta'ala, lillahi ta'ala, supaya kita dapat as-sawab ni, kita akan dapat lihat as-sawab ini di hari akhirat kelak. Kata pengarang al-azab iaitu balasan buruk yang diberikan kepada seorang hamba di hari akhirat atas amalan-amalan buruknya. Ni yang orang Melayu kita panggil dosa, okey, ataupun balasan buruk, al-azab dan as-sawab. Kemudian kata pengarang al-mizan. Al-mizan. Okay, al-mizan ni apa? Al-mizan ni adalah timbangan. Timbangan. Bentuknya seumpama dacing. Seumpama dacing yang ada padanya dua tapak. Tapak untuk ditimbang yang baik, tapak untuk ditimbang yang buruk. Semua orang akan dimizan. Okay, di hari akhirat kelak. Dan orang yang dimizankan itu apakah yang ditimbang?
Apakah yang ditimbang ni? Ulama khilaf. Ulama khilaf. Ada sebagian ulama kata bahawasanya yang ditimbang itu adalah buku amalan. Sebagian ulama kata yang ditimbang adalah buku amalannya. Buku amalan yang dicatat ni dekat dunia ni, kan kita ada buku amalan yang dicatat oleh malaikat Raqibun Atid, sebagaimana firman Allah, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Maka buku amalan yang dicatat tu, amalan yang baik, amalan yang buruk, apa yang dicatat tu akan ditimbang. Jika buku amalan baik itu lebih berat daripada buku amalan buruk, maka orang tersebut akan masuk dalam syurga. Orang tersebut akan masuk dalam syurga dan menjadi daripada golongan yang awal masuk syurga. Okay. Ada sebagian ulama kata yang ditimbang itu bukan buku amalan, tetapi amalan itu sendiri yang Allah Ta'ala jadikan amalan itu dalam rupa yang boleh ditimbang. Maksudnya ada sebahagian yang kata buku amalan, sebahagian kata amalan itself. Walaupun amalan tu sekarang benda yang kita tak boleh nak nampak kan. Tapi amalan tu di hari akhirat Allah Ta'ala akan jadikannya dalam bentuk yang boleh ditimbang. Itulah thawab tadi, pahala dan dosa. Allah jadikan dalam bentuk yang boleh ditimbang supaya ditimbang. Sekiranya baik lebih daripada yang buruk, maka confirm dia akan masuk syurga. Tanpa azab. Dia tanpa azab. Golongan kedua ialah yang ditimbang amalan baik dia setara dengan amalan buruk. Amalan baik setara dengan amalan buruk. Maka golongan ni juga akan masuk syurga tanpa azab. Tetapi mereka tak masuk syurga yang awal-awal. Maksudnya mereka bukan daripada golongan yang awal masuk syurga. Mereka adalah ahlul a'raf. Ahlul a'raf ni maknanya mereka yang berada di pinggir-pinggir syurga. Mereka bagi yang Allah Ta'ala masukkan dulu semua yang awal-awal masuk syurga, kemudian barulah golongan yang kedua ni tadi, al-a'raf ni, ahlul a'raf ni tadi. Kemudian golongan ketiga daripada orang beriman. Ni yang kita cerita untuk orang beriman ya. Golongan yang ketiga ditimbang amalan baik, amalan buruk. Amalan buruknya itu melebihi amalan yang baik. Yang ni kita tak kata confirm neraka. Kita tak kata dia confirm neraka. Kita katanya ialah ianya di bawah masyiatillah, tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Boleh jadi Allah Ta'ala azabkan dia. Boleh jadi Allah Ta'ala ampunkan dia. Maka dia akan masuk dalam syurga tanpa azab. Makna kata, kalau dia diazab dengan keadilan Allah. Kalau dia tidak diazab, dia masuk dalam syurga, dia masuk syurga dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah 3 keadaan bagi orang beriman. Bagi orang beriman. Bagi orang yang tak beriman, orang yang kafir, yang akidahnya itu adalah akidah yang kufur, wal'iyadzubillah, maka mereka tak ada amalan baik untuk ditimbang. Kerana amalan baik ni itu tidak ada iktibarnya di hari akhirat kelak. Amalan baik tak ada iktibarnya di hari akhirat kelak bagi orang-orang yang tidak beriman. Sebab tu Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ. Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ, dan daripada mereka yang beramal dengan amal yang salih, min zakarin au untha, daripada orang lelaki dan orang perempuan. Yang ni yang tadi soalan tanya pasal perempuan kan. Perempuan tu ada termasuk, bila kita sebut lelaki maknanya termasuklah perempuan. Tapi kadang-kadang ada ayat dan hadis yang sebut lelaki dan perempuan. Sebahagian ayat disebut lelaki saja, bukan makna lelaki je, tapi lelaki dengan perempuan. Min zakarin au untha wa huwa mu'min, dan dia beriman. Bila sebut dia beriman, maknanya kata ulama, iman adalah syarat diterima amalan soleh. Sebab Allah Ta'ala mula ayat ni, وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ, dan dia beriman. Maknanya orang yang tak beriman, di hari akhirat kelak, oleh kerana dia tak beriman, maka semua amalan kebaikan dia di dunia tidak ada apa-apa manfaat di hari akhirat. Tak ada apa-apa manfaat di
di hari akhirat. Maka dia ditimbang juga tak amalan dia? Ditimbang. Dia ditimbang tapi diletakkan di atas penimbang itu amalan yang buruk sahaja dan dia confirm akan masuk api neraka. Sebab dia tak beriman, orang tak beriman ni memang confirm nak masuk neraka. Adapun hal orang yang beriman tadi, yang timbangan buruk lebih banyak daripada timbangan yang baik, kita kata itu adalah di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Taala sama sekali tidak akan mengampunkan dosa-dosa orang yang mati musyrik, mati kafir, mati murtad, mati munafik. Itu semua tidak akan diampunkan oleh Allah. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan boleh jadi Allah Taala akan mengampunkan daripada kalangan orang-orang beriman selain daripada orang-orang yang kafir, musyrik, murtad tadi semua tu, ma yasha, daripada mereka yang Allah Taala kehendak. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dzalika liman yasha maknanya orang-orang yang Allah kehendaki ada sebahagiannya akan diampunkan oleh Allah, sebahagiannya tidak diampunkan oleh Allah dan akan diazab terlebih dahulu dalam api neraka sebelum dikeluarkan. Kenapa ada yang mute? Dengar Dengar. Tadi ada yang termute kali. Okey. Kemudian kata pengarang was-sirat. Sirat tu apa? Sirat tu adalah jisrun. Jisrun ni maknanya jambatan. Yudrabu fawqa jahannam, yang dibentangkan di atas api neraka. Liyamurra alaihin nas, supaya manusia semua dapat berlalu di atasnya. Faminhum man yaqa'u anhu minal awwal wa minhum man yasqutu anhu ba'dama yamshi masafatan wa minhum man yamurru alaihi fayanju. Baik. Titian sirat ni dalam hadis ada menyebut tentang dia punya majaz, dia punya perbandingan, seumpama yang biasa kita dengar lah. Seumpama mata pedang, seumpama rambut belah 7 contohnya kan. Itu semua bukan atas jalan hakikat, itu majaz. Majaz menunjukkan betapa susahnya melalui titian sirat. Susah. Dan titian sirat ni memang penentulah. Memang penentu. Okay? Dan setelah dia berlalu proses hisab, proses diberikan buku amalan, proses mizan semua ni, kita akan terakhir menaiki titian sirat. Di situlah kalau bagi orang kafir dah memang confirm lah. Itu yang tadi kita baca tadi, sebahagian daripada mereka itu faminhum may yaqa'u anhu minal awwal, yang jatuh daripada awal-awal lagi. Jatuh ke bawah tu daripada awal, maknanya dihambat naik titian sirat tu, pijak ada titian sirat tu terus jatuh. Terus jatuh. Itu adalah orang-orang yang kafir. Orang-orang yang kafir. Mereka ni memang takkan selamat atas titian sirat, memang jatuh. Jatuh terus atas pintu neraka, kemudian malaikat khazin an-nar akan buka pintu neraka dan campak mereka. Dari pintu neraka ke tempat mereka tu pula 70 tahun dalamnya. Kerana mereka semua yang kafir, musyrik, murtad semua ni akan berada di dasar api neraka Jahannam. Di neraka yang paling bawah sekali. Wal'iyadu billahi ta'ala. Wal'iyadu billah. Adapun titian sirat ini adalah besar. Dia besar, luas dan ianya licin. Ianya licin. Pangkalnya di dunia tu tadi, yang ardum mubaddalah tadi. Dunia yang telah digantikan Allah bagi dunia yang sekarang ni. Dan hujungnya adalah sebelum daripada syurga, pintu syurga. Iaitu sampai di hujung titian sirat akan ada satu kawasan yang ada padanya kolam-kolam para nabi. Kolam-kolam para nabi, haudun nabi, haudul anbiya lah. Kolam-kolam para nabi. Sebelum masuk dalam syurga. Okay, itu hujung titian sirat. Jadi titian sirat ni semua orang akan melaluinya. Tapi orang kafir dia jejak aja atas titian sirat, jatuh terus ke bawah.
Bagi orang beriman ada pelbagai hal ehwal keadaan mereka. Itu yang tadi kita baca. Ada yang jatuh setelah, ada yang jatuh juga setelah sampai di pertengahan titian sirat. Seperti yang berlaku kepada sebahagian orang beriman yang berdosa besar, yang mati tak taubat. Dia mati tak taubat daripada dosa besar. Dia naik titian sirat merangkaknya. Ada yang meniarap, yang susah payah naik titian sirat. Di pertengahan dia jatuh juga. Dia masuk dalam api neraka juga. Tapi dia masuk bukan dekat dasar api neraka. Dia masuk juga neraka tapi bukan dasar api neraka. Kerana dasar api neraka tu khas untuk orang-orang yang kafir. Dan ada sebahagian manusia yang mereka akan yanju. Yanju kat sini yang akan berjaya. Wa minhum may yamurru alaihi fayanju. Dan mereka yang berjaya ini juga pelbagai keadaan. Ada yang terbang, ada yang lari laju, ada yang berjalan, ada yang jatuh tapi tersangkut dekat kalalib, dekat cangkuk-cangkuk yang berada di tepi-tepi titian sirat tu, dia ada cangkuk-cangkuk namanya kalalib. Kemudian diletak balik atas titian sirat, kemudian dia terus lagi, kemudian dia jatuh lagi, kemudian naik lagi. Kerana manusia yang beriman yang masuk syurga ada dua keadaan. Secara umum ada dua keadaan kita sebut tadi kan. Yang memang tidak diazab, yang kedua yang diazab. Jadi yang diazab, kita kan jangan faham azab tu hanya dalam api neraka. Azab tu daripada mahsyar lagi. Daripada kubur lagi. Daripada kubur lagi. Dia azab, di mahsyar dia azab. Dia beriman tapi dia diazab. Kemudian atas titian sirat juga dia diazab. Kan? Maka ada dua golongan lah. Orang beriman yang tak diazab, orang beriman yang diazab. Diazab tu dengan azab-azab tadilah, azab sirat, azab mahsyar, azab kubur. Maka mereka melepasi. Jadi mereka sampai di hujung titian sirat tu, mereka akan melihat ada haud. Ada haud. Haud tu adalah kolam Nabi. Kolam Nabi. Dan setiap Nabi ada kolam masing-masing. Dan kolam yang paling besar adalah kolam Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudiannya muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ada yang kalangan umat Islam yang minum daripada kolam ini, itu mereka yang berjaya, yang tidak diazab. Mereka akan minum talazzan. Mereka minum tu untuk berlazatan, bukan untuk menghilangkan dahaga. Sebab mereka kat mahsyar dah duduk bawah bayangan arash, naik titian sirat, mereka sepantas kilat. Jadi mereka tak rasa azab. Mereka minum daripada telaga tu, yang mana airnya lebih putih dari susu, warnanya putih daripada susu, manisnya lebih manis dari madu, sejuknya lebih sejuk daripada salji, dan wanginya lebih wangi daripada kasturi. Wallahu a'lam bagaimana. Tapi once dia minum, tidak akan lagi merasa dahaga selama-lamanya. Dan golongan mukmin yang kedua adalah yang diazab tadi. Naik titian sirat semua diazab. Penat. Dah kena bakar dekat padang mahsyar. Terbakar dengan matahari lah. Kemudian naik titian sirat, payahnya, jatuh-jatuhnya, tergelincir-tergelincirnya. Bila sampai di hujung titian sirat, mereka juga akan minum daripada kolam Nabi. Tapi mereka minum itu dengan sifat mereka dahaga yang teramat. Tapi setelah minum daripada kolam Nabi, mereka tidak akan lagi merasa dahaga dan mereka adalah ahli syurga. Mereka masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan ada azab lagi setelahnya, setelah daripada itu. Kemudian kata pengarang, wasyafa'ah, wajib kita beriman adanya syafa'ah. Dan syafa'ah itu ada, dipanggil syafa'ah sini syafa'ah ukhrawiyah, itu syafa'ah di hari akhirat. Apakah makna syafa'ah? Talabul khairi minal ghairi lil ghairi. Ataupun dalam bahasa yang lain, talabu isqatil azabi an ba'dil mu'minin, iaitu permohonan supaya dihentikan azab bagi sebahagian orang yang beriman. Jadi syafaat ini ada syafi'nya, ada yang pemberi syafaatnya. Siapakah pemberi syafaat? Pemberi syafaat ni ramai.
Okey, pemberi syafaat ni ramai. Tapi pemberi syafaat yang paling besar adalah Nabi kita. Sallallahu alaihi wasallam. Pemberi syafaat paling besar adalah Nabi kita, dan Nabi ada syafaat yang uzma dipanggil. Syafaatul uzma. Syafaatul uzma diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam merangkumi semua orang Islam. Semua orang Islam daripada zaman Nabi Adam sampailah zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni pada zaman kita dan zaman setelah kita daripada umat Muhammad. Itu semua merangkumi syafaat yang uzma. Itu adalah syafaat yang untuk Nabi sahaja. Dan syafaat itu berlaku sewaktu di mahsyar kelak. Sewaktu di mahsyar kelak. Ini yang faham daripada doa kunut tu. Maqam mahmud tu. Maqam mahmudah tu, maqamun mahmud itu adalah syafaat. Adalah syafaat yang diberikan Allah Ta'ala khusus untuk orang-orang beriman, yang mana ia khusus untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Adapun ada yang pemberi syafaat-syafaat yang lain, seperti mereka daripada kalangan para anbiya yang lain, para salihin, orang-orang yang menghafal Al-Quran, yang beramal dengan Al-Qurannya. Dia bukan setakat hafal, tapi hafal dan beramal dengan Al-Qurannya. Kemudian anak-anak yang mati kecil, itu semua akan memberi syafaat. Orang yang mati syahid akan diberi syafaat. Akan diberi peluang untuk mensyafaatkan orang lain. Itu maksud dia. Itu orang yang mati syahid. Dan dia boleh memberi syafaat kepada 70 orang daripada kerabatnya. Jadi setiap orang mati syahid dia dapat bagi 70 syafaat kepada 70 orang kerabatnya. Dan Al-Quran itu sendiri juga memberi syafaat kepada orang yang membacanya di hari akhirat kelak. Yakni membaca dengan betul, dengan ilmu, dan beramal dengan isinya yang benar. Itu adalah beberapa golongan yang memberi syafaat di hari akhirat kelak. Kemudian kata pengarang, an-nar, dan api neraka. Api neraka ni adalah suatu tempat yang khas Allah Ta'ala jadikan, suatu negeri yang khas yang Allah Ta'ala jadikan, yang ia berada di bawah bumi yang ketujuh, dan ianya adalah untuk diazab akan manusia-manusia yang ingkar pada Allah, dan tidak ada nikmat langsung di dalam api neraka. Tak ada nikmat, walau setitis. Tak ada langsung nikmat dalam api neraka. Dan orang-orang kafir yang diazab dalam api neraka tidak akan diringankan azab mereka. Allah Ta'ala berfirman, la yukhaffafu anhumul azab. Tidak ada keringanan azab. Tidak ada keringanan azab. Adapun kita kena faham maksud perkataan tidak diberi keringanan dengan diberi azab paling ringan. Dia macam kita kena saman. Diberikan compound yang paling ringan, ataupun diberikan suatu compound, kemudian bila tiba hari polis, kita diringankan compound, diskaun. Di hari akhirat tak ada diskaun azab. Tapi diberikan azab paling ringan. Azab paling ringan tu bukan maksud ringan tu tak apa kalau dapat tu. Tapi diberi azab paling ringan tu adalah nisbah kepada azab-azab yang lebih teruk lagi. Dinisbah kepada azab yang lebih teruk lagi. Tapi tetap juga azab. Kan? Bayangkan ulama kata apa, satu celupan dalam api neraka kita lupa terus nikmat-nikmat dunia. Satu celup je. Lupa terus, tak diingat langsung dah nikmat dunia ni. Bayangkan nikmat dunia yang kita kejar ni, yang kita dambakan nikmat dunia ni hari ni. Satu celup dalam api neraka kita lupa terus. Subhanallahil azim. Jadi hendaklah kita memperbanyakkan takut akan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu akan menjadikan hati kita lembut untuk buat ibadah. Nak pula kita ni nak masuk bulan Ramadan. Moga-moga Allah Ta'ala pertemukan kita dengan bulan Ramadan. Boleh jadi ada orang malam ni dia mati, esok dia mati, lusa dia mati, tak sempat dengan bulan Ramadan. Moga-moga Allah Ta'ala menjadikan kita min utaqa'i Ramadan, dapat bertemu bulan Ramadan dan kita dapat habiskan amal ibadah kita di bulan Ramadan dan beroleh manfaatnya pada bulan Ramadan, insya-Allah. Amin. Kemudian syurga, kemudian neraka itu warnanya hitam. Dia bukan warna merah.
Kerana Allah Ta'ala bakar api neraka ni 3,000 tahun. 3,000 tahun Allah Ta'ala bakar. 1,000 tahun yang pertama warnanya merah. 1,000 tahun yang kedua warnanya putih. 1,000 tahun yang ketiga warnanya hitam. Hitam pekat. Itu adalah azab. Warna hitam tu sendiri azab. Gelap tu azab. Dan ahli-ahli neraka dimasukkan dalam api neraka. Ahli neraka dimasukkan dalam api neraka. Mereka ini jasad mereka dibesarkan. Jasad mereka dibesarkan. Besar mana? Masya Allah besar. Kerana apa dibesarkan? Kerana apa dibesarkan? Dibesarkan mereka itu adalah untuk diazabkan akan mereka. Kerana kalaulah jasad mereka itu seumpama sekarang ni, kalaulah jasad mereka itu seumpama sekarang ini, maka sudah tentulah tidak merasai azab. Maknanya belum lagi masuk dalam neraka, baru je dekat api neraka dah melt, dah cair dah. Maka tidak akan dapat merasai hakikat azab api neraka. Jadi Allah Ta'ala besarkan, jasad ahli neraka ni dengan sebesar yang besar sangatlah. Besar sebesar-besarnya. Besar sebesar-besarnya. Besar mana? Dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata, ma baina katifai, antara dua bahu. Antara dua bahu ahli neraka ni adalah masafah. Dia ada satu jarak tempoh perjalanan. Masafah perjalanan itu adalah sebanyak 3 hari perjalanan. Bayanglah, sebanyak 3 hari perjalanan. Bayang 3 hari berjalan tanpa henti. 3 hari berjalan tanpa henti berapa? Wallahu alam berapa kilometer. Wallahu alam berapa kilometer. Tapi itulah sebesarnya. Dan diriwayatkan bahawasanya gigi geraham ahli neraka adalah sebesar Bukit Uhud. Besar Bukit Uhud tu berapa kilometer? 7 kilometer. Bukit Uhud tu 7 kilometer. Banjaran dia tu. Itulah sebesar gigi geraham. Sebesar gigi geraham. Wal'iyadhu billahi ta'ala. Maka itu adalah saiz ahli neraka. Wal'iyadhu billahi ta'ala. Dan kemudiannya, muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kata pengarang, wal jannah, dan syurga. Syurga ni Masya Allah, tempat yang Allah Ta'ala berikan nikmat. Tidak ada azab, tidak ada kotoran, tidak ada perkara yang buruk. Tidak ada perkara yang buruk, tidak ada kotoran di dalam syurga. Adanya yang baik-baik sahaja. Adanya yang baik-baik sahaja. Bayangkan, yang baik-baik sahaja. Semua yang buruk tak ada. Cemburu tak ada, hasad dengki tak ada, ribah tak ada, semua tak ada. Najis tak ada, darah tak, semua tak ada. Najis semua tak ada. Kehidupan di syurga bukan seperti kehidupan di dunia. Kehidupan syurga bukan seperti kehidupan dunia. Semua dalam syurga adalah nikmat. Dan nikmat dalam syurga tidak dibandingkan dengan nikmat dunia ni. Tak boleh dibandingkan. Bayangkan Nabi SAW bandingkan nikmat bidadari itu pun dengan dunia ni jauh lebih besar lagi nikmat bidadari. Maka apa lagi nikmat-nikmat yang lain. Dan nikmat bidadari ni bagi muslimat, meskipun kalian ada cemburu di dunia, tetapi di hari akhirat cemburu tu tak ada. Jadi dengar kat dunia ni cemburulah kan. Lelaki dapat bidadari, perempuan tak dapat bidadari. Mana cemburu kan. Perempuan tak ada bidadara. Mana ada bidadara. Buah bidara ada. Lelaki dapat bidadari, tetapi wanita tidak dikurniakan perasaan cemburu. Tidak dikurniakan perasaan cemburu. Jadi di akhirat kelak dalam syurga tak ada perasaan cemburu. Dan saiz ahli syurga itu adalah 60 hasta kali 7 hasta. 60 hasta kali 7 hasta. 7 hasta lebar, 60 hasta tinggi. Iaitu saiz Nabi Adam AS.
Dan umur mereka adalah 30-an. Dalam hadis Nabi sebut 30-an, 30 hingga 33. Mudalah, semua akan jadi muda. Dan yang tak berkahwin di dunia, wanita dan lelaki yang tak berkahwin akan dikahwinkan sesama manusia, sesama orang beriman. Yang bagi lelaki itu bidadari itu satu hal lah. Tapi bagi wanita dunia yang hidup bujang di dunia ini akan dikahwinkan. Sebagai penyempurnaan bagi dia, dia akan dikahwinkan di dalam syurga kelak dengan lelaki bujang juga. Okay. Anak-anak kecil yang mati di dunia juga akan jadi ahli syurga. Mereka bukan jadi wildanun mukhalladun. Wildan mukhalladun ni pelayan-pelayan dalam syurga. Tak, mereka jadi ahli syurga. Sama juga umur mereka 30 hingga 33 tahun. Saiz mereka 60 kali 7. Dan mereka bujang lah pasal mati kecil kan. Jadi mereka akan dikahwinkan dengan wanita yang mati bujang dulu, yang beriman di hari akhirat. Wal khuludu fihima, dan keberkekalan mereka di dalam, bagi ahli neraka kekal dalam api neraka. Bagi ahli syurga kekal dalam ahli syurga. Dalam neraka yang tidak kekal hanyalah orang beriman yang kemudiannya diazab terlebih dahulu, kemudiannya akan dimasukkan juga ke dalam syurga. Tidak ada lagi kebinasaan. Sebab tu kata ulama, bila mautin wala fana'in, tanpa ada kematian lagi, tanpa ada kebinasaan lagi. Wa ahlun nari yakhluduna fi 'adzabiha bila fana'in wala takhfifin wala rahatin. Dan ahli neraka wal'iyadu billah, doa sungguh-sungguh dengan Allah supaya kita jangan jadi ahli neraka. Mereka ni akan kekal bagi orang kafir lah. Yang ahli neraka yang kafir, yang mereka akan kekal dalam api neraka dengan azabnya bila fana'in, tanpa ada kebinasaan, bila takhfifin, tanpa ada keringanan, wala rahatin, dan tak ada satu rehat pun. Subhanallahil azim. Subhanallahil azim. Kata pengarang yang terakhir untuk malam ni, wa ru'yatul mu'minina lillahi ta'ala bil 'aini fil akhirati bila kaifin wala makanin wala jihah. Isu ni jadi polemik itu dalam media sosial. Kita pegang yang ahli sunnah cukup dah. Tak payah nak ambil tahu pasal pendapat-pendapat yang keluar daripada dasar ahli sunnah. Apa dia pendapat ahli sunnah? Mudah je. Manusia yang beriman yakni akan melihat Allah di dalam syurga kelak, yakni mereka berada dalam syurga tanpa Allah berada dalam syurga. Dan ini adalah nikmat yang kubra. Nikmat yang paling besar, tak ada yang lebih besar berbanding dengan nikmat melihat Allah di hari akhirat. Itu janjinya. Kita akan melihat Allah Subhanahu Wa Taala tanpa Allah Taala itu serupa. Bila kaifin, tanpa kaif, yakni tanpa Allah Taala itu dibagaimanakan, saiz, ukuran, warna, rupa, tak ada. Itu semua ternafi bagi Allah. Laisa kamitslihi syai', Maha suci Allah. Allah Taala tidak serupa dengan sesuatu pun. Ini kita dah jelaskan sebelumnya. Allah Ta'ala tak serupa dengan sesuatu pun. Jangan dibayangkan Allah, kerana setiap imajinasi itu kaif. Kaif ni apa? Description. Dalam bahasa Inggeris panggil description. No one can describe Allah, sebab Allah Ta'ala tidak ada description. Maka jangan digambarkan Allah. Maha suci Allah. Kita iman je. Kita akan melihat Allah dengan mata kepala kita, diberikan kekuatan penglihatan. Penglihatan ahli syurga bukan sama macam sekarang. InsyaAllah kita ni adalah orang beriman yang dimasukkan dalam syurga dan kita akan melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Dikurniakan kekuatan penglihatan untuk melihat zat Allah. Tanpa Allah Ta'ala itu seperti makhluknya. Wala makanin, bukan Allah Ta'ala itu bertempat di suatu tempat, di dalam syurga, di luar syurga. Tak. Kita dikurniakan kekuatan dan dibuka hijab dan kita melihat Allah tanpa Allah Ta'ala itu seperti makhluknya. Tanpa arah, tanpa tempat, tanpa bagaimana. Tanpa Allah Ta'ala itu berada di atas, di bawah, di kiri, di hadapan, di belakang dan sebagainya. Maha suci Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adapun makhluk, kita melihat makhluk, ialah ada jarak, ada ada perantaraan, Google Meet contohnya. Ini semua ternafi bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup kita beriman, takat tu je, dah, tanpa mempersoalkan dengan lebih-lebih lagi. Itu adalah jalan yang paling selamat.
ialah kita beriman dengan apa yang disebut oleh para ulama ahli sunnati wal jamaah, bahawasanya kita akan melihat Allah di hari akhirat. Kalau kurang 3 bulan, oh ni untuk anak kecil tadi anak kecil ni bila dia dah ada ruh, ada ruh ni bila? Lepas 120 hari. Lepas 120 hari. Lepas 120 hari maknanya berapa? 4 bulan. 4 bulan. Okey, kalau belum ditiupkan ruh maknanya dia tidak hidup lah. Maknanya dia iktibar dia bukan manusia lah. Dia iktibar dia bukan manusia. Dia setelah ruh dimasukkan dalam jasad baru dia dikira manusia. Kalau anak tu gugur setelah masuk ruh dalamnya, setelah usianya 120 hari ke atas, maka mereka akan memberi syafaat kepada ibu bapanya. Kerana mereka anak yang mati kecil. Dia mati dan dia ada ada ruh dan dia adalah manusia dan dia ada hak. Dia lain pengurusan jenazah bagi yang gugur setelah 120 hari dengan gugur sebelum 120 hari tu ada beza di antara pengurusan jenazah dia. Yang gugur sebelum 120 hari tu dia tidak diiktibar sebagai manusia, maka tidak dikafankan dan sebagainya. Tapi orang kita buatlah kan. Tapi pada hakikat pengurusan jenazahnya tidak dibuat seperti itu. Ala kulli hal, syafaat tu satu benda, tapi daripada diri kita tu satu benda, kan? Amalan untuk kita tu satu benda. Jadi bakat-bakatlah kita semua menginsafi akan kelemahan diri kita yang kita berada padanya sekarang ini, dan belum terlambat lagi untuk kita berubah. Selagi mana ada masa dan waktu, rebutlah peluang yang Allah Ta'ala berikan pada kita pada hari ini. Kita masih hidup lagi, kita masih ada lagi kesihatan, masih ada lagi harta, masih ada lagi masa lapang, masih ada lagi peluang, masih ada lagi kewarasan. Maka ingatlah, orang yang baik, orang yang bijaksana adalah orang yang sentiasa beringat untuk hari kematiannya dan dia mempersiapkan untuk hari matinya. Moga-moga kita semua ni berjumpa dengan Ramadan dan mendapat rahmat Allah, barakah daripada bulan Ramadan. Yang mana kita tahu diberikan 3 fasa Ramadan tu kan. Amin. Moga-moga kita dapatlah fasa rahmat, fasa maghfirah dan fasa pelepasan daripada api neraka, insya-Allah. Sampai sini saja. Barakallahu fikum. Jazakumullahu ta'ala kulla khair. Wallahu ta'ala a'lamu wa ahkam. InsyaAllah kita jumpa lagi pada sesi yang akan datang. Dan selamat menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak. Jangan lupa perbanyakkan ibadah, ikhlaskan ibadah. InsyaAllah kita semua daripada utaqa'i Ramadan. Barakallahu fikum. Jazakumullahu ta'ala kulla khair. Wallahu ta'ala a'lamu wa ahkam. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا ارحم الراحمين. آمين. الحمد لله رب العالمين. آمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. آمين. لنا ولمشايخنا وجزهم عنا خيرا. آمين. المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. آمين. رمضان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Amin. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua sahabat-sahabat. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Sama. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz.